Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dipilih Allah untuk bersama dengan segmen motivasi pagi pada hari ini, terbitan Puan Hajah Maslina alias anda bersama dengan saya Syahari Abdul Rahman untuk mengiringi perjalanan anda dengan ilmu motivasi dari Al-Quran. Dan pada kali ini kita akan mengupas topik setia dengan kebenaran. Setia dengan kebenaran. Ingat tuan-tuan, hidup ini kita perlu ada prinsip, dan prinsip itu mestilah dicorak daripada wahyu yang diturunkan kepada kita, kerana tidak ada kebenaran yang mutlak melainkan apa yang telah ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dalam Al-Quran banyak cerita di mana para Rasul bertembung dengan kaumnya yang majoritinya menentang apa yang telah disampaikan oleh para Rasul. Kisah-kisah itu bukan kebetulan, tetapi mengajar kita satu perkara tentang bersamalah kebenaran walaupun kamu akan bersendirian. Nabi SAW berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, orang yang dikatakan gharib, ghuraba. Sebab apa? Kerana beliau faham apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang bakal mendapat tentangan daripada orang lain. Kerana apa? Kerana dia setia dengan kebenaran. Lihat sahaja kisah Khidir alaihi salam. Allah Ta'ala bagi rahmat kepadanya, tetapi tindak tanduk Khidir alaihi salam mengundang salah faham Musa alaihi salam. Dan Musa tidak berpuas hati atas tindak tanduk Khidir alaihi salam, sedangkan tindakan Khidir itu adalah tindakan yang didasarkan dengan rahmat Allah. Kisah dalam suratul Kahfi ini adalah kisah mengajar kita nak hidup di akhir zaman. Sebagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka bertujuh sangat dibenci oleh masyarakat pada zaman mereka. Mereka sangat bersendirian, mereka sangat kesepian, tetapi mereka bersandar pada yang maha gagah. Maka Allah bersama dengan mereka. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala menyebut sebanyak 8 kali. 8 kali Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi majoriti mereka tidak beriman. Ayat ini sangat menggerunkan kita kerana barangkali bagi kita mengikut ramai orang, mengikut arus perdana itulah kita boleh katakan relevan. Tetapi dalam certain perkara, dalam perkara-perkara tertentu, kita kena berjaga-jaga. Seandainya bersama dengan arus perdana telah melanggar prinsip-prinsip agama, maka hendaklah pada waktu ini kita menjadi orang yang setia dengan kebenaran. Inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Allah Ta'ala mengulang ayat ini sebanyak 8 kali. Ayat 9, ayat 68, ayat 104, ayat 122, ayat 140, ayat 159, ayat 175, ayat 151. Dan tuan-tuan tahu, Allah Ta'ala menyebut tentang majoriti tidak beriman ini selepas Allah Ta'ala membentangkan kisah kaum Mesir. Allah membentangkan kaum Ibrahim alaihissalam, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib. Jadi ini menandakan sejarah menyaksikan bahawasanya punca kesesatan orang-orang dahulu adalah kerana pak turut. Dia hanya follow, membuta tuli apa yang follower dia buat, apa yang kawan-kawan dia buat. Dia hanya jadi orang yang mengikut arus air yang mengalir. Dia tidak pernah berfikir apa sebenarnya
kesudahan di sebalik mengikuti kawan-kawan ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, janganlah kita terpedaya dengan jumlah pengikut yang ramai ataupun dengan jumlah kawan-kawan followers kita yang ramai, kerana belum tentu ia menandakan kita benar. Jumlah pengikut yang ramai, jumlah pelajar yang ramai, jumlah kawan-kawan yang ramai bukan penentu apa yang kita buat semuanya betul belaka, tuan-tuan. Belum tentu. Di dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala menggambarkan, Allah Ta'ala menerangkan satu cerita untuk peringatan kita bersama, iaitulah kisah pemilik dua kebun yang mendabik dada mengatakan bahawasanya dia mempunyai pengikut dan harta yang lebih banyak daripada kawannya. Beliau telah berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Suratul Kahfi ayat 34. Aku punyai harta yang lebih banyak daripadamu dan pengikutku lebih ramai, lebih kuat. Human resourceku lagi power. Ungkapan begini tidak ke mana di sisi Allah. Ia akan berkesudahan dengan kehancuran dan kemusnahan. Akhirnya sekelip mata ketika pemilik dua kebun ini tidur lena pada malam berkenaan, Allah Ta'ala mendatangkan husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Allah Ta'ala mendatangkan kepada kebunnya petir dari langit sehingga kebun itu bertukar menjadi tanah licin sekelip mata. Sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tidak berguna. Allah Ta'ala juga memusnahkan Yahudi, Zionis di akhir zaman, sebagaimana Allah musnahkan mereka dahulunya, kerana sombong dan ego merasakan mereka ada kelebihan harta dan kelebihan pengaruh. Penyakit mereka adalah penyakit thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum aktsara nafira. Mereka berbangga dengan harta yang banyak, dengan jumlah anak-anak yang ramai, dengan penyokong-penyokong yang ramai, tetapi itu tidak mampu untuk memenangkan mereka ke atas hamba-hamba Allah yang beriman. Ingat, Allah Ta'ala musnahkan Abraha kerana berbangga dengan jumlah bala tentera dan gajah-gajah berkenaan. Akhirnya ia tidak mampu menghadapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tuan-tuan, biar kita cari Allah. Dalam hidup kita ni kita carilah Allah. Carilah redha Allah. Soal orang nak berkawan dengan kita, orang nak follow kita, itu semua urusan Allah. Kalau baik cara kita, Allah akan bagi pada kita pengaruh yang baik. Tetapi kalau buruk hubungan kita dengan Allah, maka kawan-kawan yang ramai itu hanya akan memburukkan keadaan sahaja. Betulkan niat kita dan mudah-mudahan kita digolongkan seperti Nabi Allah Yunus alaihi salam, di mana Nabi Yunus ini Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya followers yang ramai, sedangkan bagi dia tidak minta pun. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Yunus 100,000 lebih pengikut taat setia yang memeluk Islam, kerana baginda menginsafi kesalahannya, kesilapannya, lalu baginda melafazkan istighfar, tasbih dalam perut ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berkali-kali. Akibat daripada zikir berkenaan menginsafi kesalahan diri, menginsafi diri ini penuh dengan kelemahan yang menyebabkan kaum itu sebelumnya tidak beriman. Lalu bila baginda insafi kesilapan itu, Allah Ta'ala jatuhkan kepada baginda rezeki mempunyai kaum yang beriman, yang Al-Quran menyebutnya sebagai 100,000 dan ke atas. Jarang Al-Quran sebut angka-angka begini, tetapi ada hikmah dan sebab. Allah Ta'ala menyebut angka-angka begini sebagaimana telah disebut dalam surah As-Saffat ayat 147. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan sepanjang motivasi pagi ini
memberikan manfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.